Dah boleh sekarang. Dulu masa mula kat sana, satu ni pun tak naik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita bersama dengan Syaril lah. Syaril ni abang aku. Jadi sebenarnya kita nak dia sharekan ataupun kongsi pengalaman pengalaman dia lah sebagai pesakit COVID tahap 5 pesakit COVID tahap 5 yang telah di-wardedkan lah. So kita tanya terus lah pengalaman dia, apa yang berlaku dan apa yang dia rasa lah masa order tu Alright. So teruslah kita kepada ni Syaril ni. Okay. Syaril dah tembak aja. Saya asal dari Kedah Layang. Saya telah kena COVID-19 dan tapi bukan yang biasanya. Saya sebab ada jangkitan kuman kat paru dan saya susah nak bernafas. COVID ni sebab satu keluarga semua kena, satu family, mak bapak saya. Ni masa kena seminggu pertama tak ada benda, tak ada cuma panas je, sakit kepala, hidung macam nak mata macam nak keluar. Dia panas, dia daripada kepala, mulut. Betul, dia rasa pun dah tak rasa apa-apa lah, makan, minum. Jadi seminggu pertama sebelum penampasan tu, masuk minggu kedua, bukan hari ke-7 ke ke-8, penampasan tu dah macam makin susah nak bernafas. Jalan sangkut macam bangah. Masuk hari ke-3, 4 terus nak pergi mana-mana, bila air, buang air apa semua, terus tak boleh nak bernafas macam sangkut-sangkut. Tu yang cepat penat lah. Cepat penat sebab dia sudah kena jangkit. Tapi masa saya pun tak tahu kena jangkit ke tak, tapi memang nafas tu memang susah. Tu jadi saya paksa cek dia punya oksigen dan guna benda alat Oximeter. Oximeter tu bila cek kurang daripada 90. Maknanya oksigen, saya punya oksigen tu kurang. Maknanya itu ada petanda memang nafas saya tu memang kurang oksigen sebab tu susah bernafas. Masih dalam darah kurang oksigen. Darah dalam. Betul, terus panggil ambulans. Terus ambulans daripada Kuala Hospital keluar, dia datang terus ambil saya. Terus cek pergi sana. Terus buat pemeriksaan cek jantung apa semua, cek tekanan darah. Tapi dia memang ada terus buat scan ambil darah. Terus buat cek masa tu juga. Dalam masa 2-3 jam itu dia dapati saya memang buat swab test sekali, masuk hidung semua, mulut, terus memang positif. Terus lepas 2-3 jam dia cek memang positif. Itu memang dia memang dari kesan memang saya punya paru memang dah jangkitan. Sebab tu susah. Jadi buat scan yang betul? Buat scan terus, cek jantung guna alat dia. Terus scan terus. X-ray ke apa? X-ray yang portable dibaringkan. Terus masa tu juga malam X-ray ke macam MRI macam dia kurang kot. Dia letak yang jenis portable boleh tolak. Sekarang yang baru boleh tolak. Terus lepas 2-3 jam cek darah tu, ambil darah, swab test semua, dah dapat keputusan. Terus saya kena tahan kat ward 7, tingkat 7. Tu kira yang orang yang saya orang yang pertama masuk tengok. Tapi kawasan tu memang dah ada dah kumpulkan. Tapi yang orang yang sakit COVID yang biasa dia tak ada komplikasi lain. Dia semua COVID tapi tak ada sakit lain. Saya seorang yang ada komplikasi ini, pernafasan, yang ada jangkitan. Okay. Itu yang permulaan. Lepas tu memang susah nak bernafas. Masa dari awal masuk dia kasi gas oksigen. Memang hari pertama, hari kedua, ketiga semua dia kasi oksigen, masuk air, cucuk masuk air. Tu orang pergi beli air pun dia tak bagi, cucuk kat ni lubang ni pakai bag sebab dia takut pengsan kan, so oksigen tak cukup. Tu masuk macam-macam ubat antibiotik lah, tak kasi makan selama 3-4 hari Masa 3-4 hari tu yang ada doktor di ICU tu, dia tengok saya nafas pun macam tercungap-cungap. Dia macam
Dia kasih pilihan lah. So macam nak tidurkan atau tak. Tu lah. Cuma masa 2 hari pertama, 2 hari kedua, hari ketiga, memang dia kasi oksigen tinggi lah. Memang yang paling tinggi. Sebab saya memang susah nafas. Mata mengah. Dia tengok saya pun macam letih ya. Sebab dah masuk ubat apa semua. Air, kasih antibiotik, ubat batuk, macam-macam lah. Setiap hari. Lepas tu dia dalam 3-4 hari dia tak kasi makan. Sebab suruh puasa kan. Tu yang cucuk dekat ni. Maluan tu buang air, dia tak kasi pergi beli air. Tu setiap malam 2 malam tu berturut-turut. Doktor di ICU tu tanya lah. Suruh nak tidurkan ke tak. Betul dia cakap kena tebuk. Kalau dia cakap tebuk, saya pun uish, tak berani. Sebab kalau ada tebuk memang kemungkinan 90% memang tak ada harapan. Kalau pingsan macam mana? Tapi saya cakap saya tak pingsan pun. Saya buka ni pun saya boleh bernafas. Cuma bernafas tu susah je. Tapi saya boleh bertahan. Saya cakap macam tu. Dia diam. Maknanya saya yang macam paksa dia tak nak tu. Apa tidak. Dia dah standby lah. Dia pegawai apa, nurse semua cakap on dia terus bawa terus. Sebab hari ketiga, keempat tu ada satu malam tu tempat saya tu dah masuk ada pesakit lain lah. Ada kena COVID tapi ada masalah ni. Tapi dia ada lagi teruk sebab dia dialisis. Ada satu Cina. Saya dulu betul ada satu pakcik pun dialisis. Pun ada masalah pernafasan. Betul hari ketiga, empat tu ada malam tu. Memang Allah nak tunjuk. Ada dia bawa satu pesakit tu. Yang uncle tu dia keluarkan. Dia masuk satu pesakit. Dia tak silap macam dia tebuk lah. Pakai mesin. Masa memang dia tidur kan dia pakai. Betul dia tak. Maksudnya kita tak. Bukan kita bernafas lah. Mesin tu yang. Tapi memang macam apa? Ventilator. Mesin tu. Ya. Tengok doktor tu cuma dia pantau je. Dia masuk ubat. Masih still masuk ubat juga. Antibiotik apa semua. Saya tengok pagi tak mungkin dalam 4-5 jam pagi dah ditutup semua. Dah jalan terus. Tu saya macam makin takut makin takut lah. Sebab depan mata. Tapi saya punya bilik tu memang boleh 6-7 orang lah. Tapi semua yang memang kritikalnya ada masalah nafasan, ada penjangkitan. Yang lain semua bilik lain semua COVID tapi biasa je yang normal. Cuma ada satu masa mungkin tempat tak ada 2 orang, ada Cina, Melayu, dia COVID biasa. Kena COVID dia tak ada masalah pernafasan. Dia biasa je. Tapi dia dalam 3-4 hari dia dah tukar tempat dah. Biasanya dia macam kuarantin kan. Kuarantin tempat yang mungkin dia nak suruh balik lah. Sebab dia tak ada masalah apa-apa. Cerita lah apa kau kenal orang ke kat sana ke macam mana? Ada kenal ke sesiapa ke yang memang tak ada apa. Dari start masuk memang tak ada kenal. Cuma tu lah ada Cina tu. Cina tu pun buat hal dia. Ada tu lah pakcik 2 orang tu kan. Ada satu Cina, satu Melayu. Tu yang dia sehat. Kita minta tolong dia lah. Sebab hospital, kalau pergi ke hospital dia tak kasi makan. Makan cuma pagi, 8 tengah hari. Dia semua bersukat lah. Tu dengan pukul 5 setengah malam. Supaya kita tak pergi tandas selalu. Lepas tu malam kita tak ada apa. Memang lapar lah. Sampai pagi besok baru terpaksa minum air mineral lah. Dengan cerita sana, dia kat dalam wad tu dia tak pasang aircon. Dia tak kasi on kipas, tak kasi on aircon. Dia masuk biar macam tu lah. Tapi dia buka tingkap lah. Maksudnya dia sikit COVID ni kalau sejuk dia ada efek. Macam biak dia macam tu. Biak dia ada macam haba sikit, panas. Memang bertukar baju juga. Baju hospital. Tapi dia nurse selalu ni lah. Dia ada memang standby baju. So kiranya ni bukan promosi ubat ke promosi. Ni mungkin jadi asbab lah. Sebab lah kan. Sebab ni mak saya selit kan. Sebab adik saya dia agent kan. Kata ni bagus untuk pernafasan. Dia selit. Nasib baik saya bawa. Setiap nurse keluarnya rehat tu biasa tengah hari kan. Tak makan lah. Saya sembuh lah. Dengan kat dahi dengan ni. Dia mungkin dalam seminggu lah benda ni. Hari-hari saya pakai 2 kali sehari. Tapi ubat doktor masih hari-hari guna apa? Doktor suruh makan lah. Ubat batuk. Sebab ada saya batuk kan bila apa? Paru jangkit. Batuk tu susah
nak baik. Sampai 2-3 kali lah nak ubat batuk. Tu antibiotik, entah macam-macam ubat jantung. Sampai badan tu macam lemah. Itu sebab bahan kimia masuk dalam badan banyak. Sebab 4 hari tu makan pun, sebab saya tak nak pakai pampers. Dia suruh, kalau buang air besar, dia suruh pakai pampers. Saya tak nak makan separuh-separuh. Biar apa, boleh tahan sampai seminggu. Memang target untuk seminggu. Sebab nak buang tu tak boleh. Yang dia dah cucuk beg tu, dia punya tu kita tak boleh buka. Boleh, tapi nanti susah. Nanti nak bawa air tu, air insulin tu, memang payah lah. Dengan nafas pun susah nak bernafas. Ada buat pernah sekali nurse tak ada, habis dah tak tahan. Pergi macam nak pingsan lah. Macam nak keluar bintang. Sebab nafas kurang. Habis dah tak tahan. Pergi lah buka beg. Ada dia punya apa. Dia pergi beg tu ada 2 tau. Ada saluran. Satu ni untuk dia keluar, tarik keluar. Yang satu ni untuk pergi beg. Cabut yang pergi beg tu. Dia cabut yang masuk air. Itu yang dekat tangan tu Masuk cabut air. nak kena pasang balik. Tapi Tak, tinggal dia punya jarum dia punya. Bawa sekali dia. Atau yang atas tu kita buka. Tutup dulu, buka yang ni. Tapi bukan kalau kita nak buang air besar, kita kena buang air kecil sekali. Buang air besar kena buang air kecil sekali. Tu lah. Sebab tu dia masuk tu. Tapi tu boleh rasa. Saya masa satu hari pertama tak. Dia hari ketiga baru dia cucuk. Sebab dia tengok saya nafas dah teruk sangat. Tu yang 3, 4, 5, 6. Memang saya tak buang air besar. Walaupun makan separuh tahan dia. Hari ke-8 tu baru dia buka. Memang target seminggu kan. 7, 8 tu. Itu baru dah 3, 4 hari makan. Dia kasih makan. Tapi saya makan separuh. Dah macam nak buak kan. Dia buka je, dia tak ada. Dia memang tak kasih. Pergi je. Pergi terus. Lega. Tapi nafas masih tu lah. Tapi tu lah, mungkin sebab pakai benda ni, itu mungkin dia doa-doa orang lain kan. Apa nafas tu apa, dia setiap hari tu ada pengikut perubahan tau. Maksudnya makin kurang sampai ke hari ke-9. Sampai doktor suruh buka. Dia pun terkejut tapi buat lah macam-macam lah. Dia ada kasih barang tu macam bola tu kan, untuk kembangkan kita punya paru-paru. Latih lah. Latih kita biar oksigen tu, atau suruh niarap tu biar masuk di belakang oksigen. Memang kena buat lah hari-hari. Tapi mula bola tu, yang masalah utama satu bola pun tak boleh naik. Sebab macam sesak, macam sempit kita punya paru-paru. Saya buat lah benda ni lah. Mana dia tiup sini, sedut lah. Mula ni bola pertama pun tak boleh naik. Sebab itu sedut ke tiup? Sedut. Bukan tiup. Dia sedut. Dia nak baru kita boleh terima. Maksudnya ni macam kita tak paksa lah, biar dia macam macam natural kan. Ni yang pertama, satu bola pun tak naik. Saya mula nak tarik macam sakit lah. Tapi buat lah, doktor kata buat setiap 1 jam 10 kali. Ataupun buat lah pagi 10, petang 10, malam 10. Saya buat lah. Cuba try. Ni mula dah boleh sekarang. Dulu masa mula kat sana, satu ni pun tak naik. Dia terlampau apa, sebab ada kuman kan, sakit. Itu buat lah hari-hari. Buat sikit. Tapi kata apa, ada bila batuk dia berdarah kan? Sebab jangkitan kuman tu, mungkin paru-paru tu ada luka. Bila batuk tu setiap hari dia bercampur darah sebenarnya. Daripada hari ke-4, 5, 6 memang batuk. Bukan batuk berdarah, maksud batuk tu bercampur darah. Mana ada mungkin something dekat kat paru-paru. Paru-paru ke dekat luka. saluran. Sebab dah jangkitan kuman. Tu yang dia kasih hari-hari antibiotik, ubat jantung lah, macam-macam lah. Sekarang ni dia bagi ubat lagi? Masa balik dia dah tak bagi. Masa hari ke-8, 9 dia nafas saya dah okey. Dia check guna alat tu. Oximeter? Dia 95. Dia kata awak ni dah normal ni, dia kata. Tu dia suruh buka tu. Dia mula dia suruh buka masa pagi. Waktu petang dia tengok boleh buka.
dia turun jadi 93 kan. Kita boleh pasang balik oksigen, naik balik 95. Dia normal balik. Tu besoknya ada doktor yang ketua doktor kata, dia check, kata ni dah okey ni, tak ada masalah. Sebab dia dah buka lah, 1 hari saya tak pakai apa, oksigen dah tak pakai. Dia yang ni pun dia suruh buka, tapi ada lagi lah, tapi dah tak masuk air. Dia kata air, dia doktor dia tak payah, dia kata tak payah masuk air. Dengan ni oksigen pun buka 2 hari last lah. Tu doktor kata tu tinggal buat batuk je. Batuk sebab dia tengok saya batuk kan. Dia kasi buat batuk. Lain ubat semua dia dah tak bagi. Scan pun tak. Tapi mula 2-3 hari pertama memang cek jantung guna alat dia. Dengan scan hari-hari. Setiap 2 hari lah scan kat dada. Dia nak cek paru-paru dan jantung. Berapa hari total dekat hospital? 11 lah. Kata 11. Sampai hari ke-9 lah. Dia 9, 10 tak ada pakai apa-apa. Tapi yang 8, dari 1 sampai 8 memang pakai oksigen lah. Jadi kurang. Tapi memang kena cakap, dengar juga cakap doktor lah, jangan buka. Sebab memang, sebab satu, dia bagi oksigen dari luar, sendiri nak kembangkan paru-paru. Sebab paru-paru tu dah sampai kan, sebab kumban kan. Sebab ada luka pun semua. Kita buat ni pula, latihan tu kan, dia kembang, dia oksigen luar masuk pula. Tu sampai last boleh buat sampai 3, tapi bukan 3 semua. Yang ni dia ni 3 separuh. Tinggi sikit. Tapi ni sekarang dah boleh. Ni saya dah balik. Dia kata ni bawa juga. Buat lah bila ada masa. 3. Kalau 3 ni maksud kita dah boleh nafas tu. Cuma nak perlukan buat latihan apa. Sebab sana dulu yang baring, urat semua dah macam masuk angin. Balik tu bisa-bisa. 1 hari pertama balik tapi tak tidur. Urat kat belakang ni. Okey lah. Bisa-bisa. Ni sekarang bisa-bisa masih ada lagi. Kat rumah. Kita masih gunakan ada. Masih amalkan ni lah. Ni lah. SPA punya. Feel dekat sikit. Ni nama dia Zam-Zam tu. Okay. So itu tadi perkongsian daripada abangku, salah seorang daripada pesakit COVID-19 tahap 5 yang survive. So itu dia dah ceritakan pengalaman dia daripada hari pertama dia di-wardedkan dan apa yang berlaku di hospital tu 11 hari di hospital. Alright, so last kali ni kita mintalah mungkin dia ada ucapan ke apa ke, nasihat ke kepada korang semua yang tengok video ni. Alright. Okay. Sebab masa saya kena tu, saya tak ada vaksin lah. Ni saya beritahu terus terang lah. Saya tak ada 1 dos pun. Memang doktor tu memang hari-hari tanya, dia macam marah kenapa tak ambil vaksin. Tu lepas balik, dia sendiri update saya punya My Sejahtera. Dia suruh pergi lepas potong gelang. Sebab saya ada gelang putih kan. Kurang dalam 3-4 hari saya kena datang balik, potong gelang kat sana. Kira dah habis dalam macam di kuarantin lah. Tu saya terus daftar. Saya sekarang dah ada vaksin 1 dos lah. Maknanya tunggu lagi 1 dos. Tapi pada saya, kalau sesiapa yang ambil je lah vaksin tu lah. Betul. Tapi nak ikutkan dia pun sebenarnya tak ada benda juga. Sebab COVID tu masih still. Yang penting saya rasa kita cuba cara apa, macam saya guna ni lah. Ni guna ikhtiar. Guna apa, macam herba-herba ke, habatus saudah ke, kelapa dara ke, ataupun produk macam adik saya ni, saya guna ni. Atau saya, sebab dari sebelum saya pergi hospital, saya guna Morin A. Dia macam produk apa, kapsul kan, tu campur madu, kopi. Still sampai sekarang saya guna lah. Memang ada perubahan lah. Tu saya tambah sikit lah dengan apa, vitamin C. Tu ada kelapa dara kan, untuk pulihkan balik. Sebab macam saya apa, masa saya kena tak ada vaksin satu pun. Yang lain yang ada dalam 5-6 orang, dia orang semua dah vaksin tau. Dia orang semua dah 2 dos. Tu saya pelik juga, kenapa dia orang boleh kena juga. Kadang tak tahu nak tikai apa, tapi ikut je lah. Tapi kita samping tu kita berikhtiar cek apa ubat-ubatan lain kan. Sekarang saya amalkan vitamin C, guna ni produk ni SPA ni, lepas tu Morin, kopi, tadi campur habatus sauda,
dia campur sikit dengan kelapa darah lah untuk pulihkan balik. Sebab badan memang lemah, sampai sekarang masih ada bisa-bisa lagi. Sebab ubat-ubat doktor hospital, sebab dunia kesan. Bukannya sehari 2 boleh lah, makan masa. Tapi sekarang dah okey sikit lah daripada sebelum. Daripada hari pertama saya balik tu memang kalau jalan memang mengah. Tapi sekarang dah kurang sikit. Sekarang dah macam pernafasan tu dah okey. Dah okey, cuma apa, bisa-bisa lah urat-urat sebab dah masuk angin kan. Sebab dunia kesan memang bisa-bisa urat dengan sendi lah. Boleh rasa kalau kena COVID. Alright, itu dia guys. Pulang kat ni lah siapa-siapa. Tapi kalau siapa yakin vaksin, vaksinnya dulu ambil 2 dos je. Bukan apa, 2 dos tu senang kita nak buat kerja kan, nak pergi mana-mana. Sekarang ikut syarat dia kan, atas negeri lah apa lah, ikut je lah. Jadi kalau selepas tu pulang lah, tuan-tuan boleh ikhtiar sendiri lah, cik buat-buat lah. Sebabnya banyak yang apa, buat yang okey, yang bagus. Tapi takut nanti apa, ada tapi kita mungkin belum jumpa kan sesuai dengan kita. Kita ikhtiar je. Betul. Okay, terima kasih banyak pada korang semua yang mungkin tengok video ni sampai habis So mungkin boleh jadikan panduan ke pengajaran ke kan. So itu saja kot. Mungkin insyaAllah kalau ada umur yang panjang mungkin kita akan kongsi lagi lah kot. Suatu masa akan datang nanti. Alright, terima kasih guys. Yang dah subscribe tu aku ucapkan terima kasih. Nanti kalau ni boleh subscribe lah. So sambil-sambil tu mungkin boleh subscribe ke channel abang aku ni, MS2 Engineering. So mungkin kita akan masukkan video ni sekali kat dalam tu. Sambil-sambil tu mungkin boleh perkongsian lah. So mungkin subscriber lain berlainan, mungkin kita boleh bagi juga apa nama ni, cerita tentang pengalamannya. Alright, itu saja. Okay, Assalamualaikum.